آله وصحبه ومن نصره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة. على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sambung pengajian daripada kitab Fiqh Sirah, pemahaman tentang pemahaman sirah, sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarang oleh Al-Imam Al-Marhum Al-Syahid Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala tinggikan darajat beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi, As-Siddiqin, Syuhada dan As-Salihin. Kesambung pada muka surat 565, jilid yang ketiga dah. Ini terakhir, jilid terakhir, muka surat 565, masih dalam tajuk Fathu Makkah ataupun pembukaan kota Makkah, penawanan ataupun pembukaan kota Makkah. Peristiwa yang panjang lebar diceritakan oleh Al-Imam Al-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam daripada awal tajuk ni tentang peristiwa yang berlaku. Dan kita tengok di, ambil saya ghostan ke belakang sikit lah, muka surat 564, Bukhari dan Muslim tu, bawah sekali, perenggan bawah sekali, meriwayatkan Abu Shuraih Al-Adawi bahawa Rasulullah SAW menyatakan dalam ucapannya kepada orang ramai di hari pembukaan Makkah, maksudnya sesungguhnya Makkah diharamkan oleh Allah Ta'ala, yakni diharamkan melakukan pembunuhan. Jadi Nabi SAW mengembalikan kesucian tanah haram Makkah, kembalikan suci semula. Setelah mana tanah Makkah ini telah jadi suci daripada awal ciptaan bumi, dan diisytiharkan oleh Nabi Ibrahim AS bahawa tanah haram Mekah ini adalah tanah haram. Makna apa tanah haram, tuan-tuan? Orang kita salah faham, ingat tanah haram tu haram macam kita haram makan benda haram lah, macam tak elok lah pula bunyinya. Tak, haram ni daripada perkataan hurmah, dihormati, tanah yang dihormati. Hormat sebab apa? Ada undang-undang yang di situ tak ada di tempat lain. Apa dia disebutkanlah hadis ni, iaitu yang pertamanya haram berbunuh, perang, bunuh, malah nak jatuh hukuman hudud pun tak boleh di tanah Mekah. Pasal melibatkan pembunuhan, walaupun bunuh secara halal, kan? Maka dia orang akan buat di luar sempadan Mekah. Dan yang keduanya juga tak dibolehkan melakukan kezaliman sebenarnya. Zalim dari sudut pukul ke tangkap pun sebenarnya tak boleh, kecuali maslahat negara, maslahat keamanan. Ada bawah lagi, yakni diharamkan melakukan pembunuhan dan kekejaman, kezaliman. Tetapi sebab dulu pernah dipegang sungguh pada zaman, saya tak ingat raja mana, dia suruh jaga sungguh hukum tanah haram, sehingga polis nampak ni, nampak apa? Nampak orang yang tak ada permit duduk sana, dia orang tak boleh tangkap sebab dalam
tunggu engkau keluar. Tak keluar selamat lah. Tak keluar dari tanah haram. Bila keluar kena tangkap. Wa man dakhalahu kana aminan, kata Allah Taala. Siapa yang masuk dalam masjid dalam kawasan tanah haram selamat. Tapi sekarang ni dah tak pakai dah. Dia langgar habis semuanya. Tetapi tidak diindahkan oleh manusia. Itu dia. Asal daripada Nabi Ibrahim dulu. Undang-undang ni Allah dah suruh isytiharkan. Walaupun zaman Nabi Ibrahim ada beberapa orang je. Isterinya Hajar, anaknya Ismail. Itu je yang ada di Mekah. Itu barulah datang orang kaum Jurhum daripada Yaman menempat duduk dekat Mekah, kahwin dengan Ismail dan sebagainya kerana zuriat Nabi Ismail. Tapi telah diisyarkan tak boleh berlaku kezaliman, tak boleh ni. Antaranya lagi ada lagi disebutkan di sini. Tetapi tak diindahkan oleh manusia, tadilah bab bunuh dan zalim tadi. Maka tidak dihalalkan bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhirat menumpahkan darah walaupun cedera, mencederakan. Lebih bunuh tu lagilah, tadi disebut dah. Lagi tak boleh mencabut walau sebatang pokok di sana. Ini kita sering kalau dalam kursus haji kan dipesan, siapa dalam ihram cabut atau patahkan ranting pokok yang ada dalam Mekah, maka dia kena dam. Kena dam. Kalau dia dalam ihram, kalau dia dalam ihram haji maupun umrah, dia kena dam. Damnya tengok kadar kayu ataupun ranting yang dia patahkan. Kalau ditafsirkan adalah kecil, seranting besar ni atau besar ni, kecil. Kecilnya seekor kambing. Buat main bukan nak kena belalang tu kan. Kecil bukan belalang, kecil kambing seekor. Kalau besar mungkin besar paha, besar badan kita. Mana tahu dia karate pam patah kan. Siap bayar seekor unta. Maka itu tak boleh. Kita pun tak boleh. Siapa pun yang ada dalam kota Mekah, kecuali orang yang ada maslahat jaga kesucian tanah Mekah. Seperti ialah pekerja bandaran dia lah. Bandaraya dia, pekerja bandaran dia tu nak tebang pokok tu, nak bunga apa semua boleh. Kita tak boleh. Kita jangan mandai-mandai. Kalau orang tu yang bukan dalam ihram, maka dia berdosa tapi tak kena dam. Dia wajib bertaubat kerana dia patahkan pokok ataupun ranting daripada pokok yang dalam tanah haram. Dia berdosa. Wajib taubat. Tapi tak kena dam lah sebab dia tak ada ihram. Dia tak berihram. Itu tanah haram. Yang mana sempadannya tempat kita buat miqat tu lah Tan'im. Itu paling dekat, poin yang paling dekat. Lagi jauh sikit daripada Mekah, Hudaybiyah 29 km, Ja'ranah 27 km, Arafah lebih kurang 22-25 km. Itu dekat lilitan itulah sempadan tu. Itu dalam tanah haram Mekah. Tak boleh potong pokok. Ini Nabi isytiharkan balik. Tapi pada zaman jahiliah, mereka ni ada yang patuh, orang bawahan dia patuh. Tapi orang besar-besar dia, pembesar-pembesarnya langgar je. Dia rampai tanah orang, dia rampai kambing orang, dia nak bunuh, dia bunuh suka diri dia. Walaupun tetap jadi kesalahan juga pada zaman jahiliah pun dianggap salah. Tapi kerana mereka orang besar ni tak berani nak ambil tindakan. Berlaku juga macam tu. Jadi maka Nabi isytiharkan balik. Andainya ada seorang yang cuba hendak memerangi Rasulullah di sini, maka katakan kepadanya, sungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasul, tetapi tidak diizinkan kepada kamu. Maksudnya perang, bunuh tadi ni. Kalau hari ni, hari pembukaan kota Mekah, Nabi isytihar, kalau ada orang nak lawan, nak serang, aku boleh lawan dia. Allah izinkan aku. Jadi perbuatan Nabi serang balas tak dikira dosa, dihalalkan. Sebab Nabi masuk, ada sahabat yang menghunus pedang. Nak masuk kota Mekah tak boleh hunus pedang. Itu lambang nak buat kezaliman, nak tumpah darah. Ada yang masuk dengan bawa pedang, hunus, bukan bawa masuk sarung, pegang pedang macam ni. Maka orang-orang Mekah kata, Muhammad apa ni? Dia sendiri tahu diharamkan itu dan ini, tapi dia melanggar pengharaman tanah haram. Maka Nabi sebut, siapa yang lawan aku, pedang aku boleh lawan dia balik.
Allah izinkan aku dan tak dosa bagi aku pada hari ni je. Tak, yang boleh lawan, boleh serang, boleh berperang dalam kota Mekah. Allah izin sekejap hari ni je. Pada aku je, orang lain tak boleh. Tapi tak berlakulah apa-apa pembunuhan, perang pada ketika itu. Dalam kota Mekah tak ada apa berlaku. Katalah kepadanya, sungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasulnya tidak diberikan keizinan kepada kamu semua. Itu pun cuma sekejap saja di waktu siang, baru masuk pembukaan kota Mekah. Dan sekarang kembalilah pengharamannya. Baru tadi Nabi kata tadi ni dah hunus pedang semua tu sebagai kami standby, kalau ada serang kami lawan. Tapi Allah izinkan sekejap tu je. Selepas ni tak diizinkan lagi untuk menghunuskan senjata dan berlaku tumpah darah dalam tanah suci Mekah. Tapi berapa kali dah pelanggarannya banyaklah. Antaranya yang saya ingat cerita lah, tuan-tuan pernah kan yang pernah pergi haji, kalau ikut package tabung haji travel, antara hotel popular dia adalah Hotel Syuhada. Tuan-tuan mungkin pernah duduk kot, tak tahulah. Hotel Syuhada, belakang Menara Jam. Hotel Syuhada. Syuhada ni orang-orang mati syahid. Saya pun dulu tertanya, kenapalah nak letak tadi, ada peristiwa apa pula orang mati syahid dia letak nama Hotel Syuhada. Rupanya ada kaitan. Syuhada mereka dalam hotel tu dia listkan nama. Dia tulis nama pengawal-pengawal masjid yang terbunuh di zaman puak Syiah serang. Syiah serang, dia bunuh. Jadi pengawal-pengawal polis dia orang ni yang mempertahankan masjid, akhirnya mereka terbunuh. Nama mereka ditulis dalam hotel tu. Sebab tu hotel tu dinamakan Hotel Syuhada, kan? Jadi pernah berlaku lah, sehingga pernah berlaku Hajarul Aswad dicuri oleh puak-puak ni. Mereka bawa curi keluar, sehinggalah pecah, dan akhirnya diperang-perang bawa balik semula. Hajarul Aswad kembali ke Kaabah. Saya tak ingatlah berapa tahun yang Kaabah tu tak ada Hajarul Aswad. Dicuri oleh orang-orang macam ni. Jadi tapi dirampas balik, diletak balik Hajarul Aswad tersebut. Dan sekarang kembalilah pengharamannya seperti sebelumnya, dan hendaklah disampaikan berita ini oleh orang-orang yang hadir ini kepada yang tidak hadir. Lepas ini sampai bila-bila kiamat tetap diharamkan ini dan itu. Termasuk bulan haram. Bulan haram kita di tempat lain, di lain daripada kota Semadan Mekah, tak diharamkan benda macam ni. Maksudnya perang tu, kalau patut perang, tapi di Mekah tak boleh, kecuali pada bulan haram. Tadi tanah haram, ada lagi bulan haram. 4 bulan haram yang Allah sebut dalam Quran, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah iaitu bulan Rejab. Kita hari ni 20 apa tuan-tuan? 23 ke? 22 ke 23 Jamadil Akhir. Yang selepas ni adalah Rejab. Bulan Rejab. Rejab Al-Asam. Orang Arab selalu sebut Rejab Al-Asam. Asam pekak tuli. Sebab apa disebut Rejab yang pekak? Sebab bulan Rejab orang simpan pedang, tak bunyi pedang dah, tak bunyi perang. Maksudnya orang jahiliah pun mengharamkan peperangan. Mereka simpan pedang, dan mereka memperbanyakkan amal ibadah cara jahiliah lah. Cara jahiliah sebenarnya bukan, Islam pun mengagungkan bulan Rejab, tapi bukan tiru orang jahiliah, bukan bawa syariat jahiliah dalam Islam, tak. Sebenarnya mensucikan bulan Rejab ni sejak daripada Ismail dulu, memuliakan bulan Rejab. Cuma jahiliah dia buat cara patung berhala dia, jahiliah. Tapi Islam mensucikan balik dengan amal ibadah yang sepatutnya. Dan disebutkan oleh seorang imam, menyatakan bahawa dosa kezaliman yang berlaku pada bulan Rejab di mana-mana pun, walaupun selain Mekah, dosanya lebih besar, gandaannya lebih banyak dosa daripada kita lakukan benda yang sama di bulan yang lain. Sebab apa? Bulan ni bulan suci, patut kita tinggal zalim, benda zalim ni, benda jahat ni, tapi dia pergi buat juga mencemar kesucian bulan suci. Maka dosanya lebih besar gandaan. Kemudian berkumpullah manusia di Mekah untuk berbai'ah kepada Rasulullah SAW. Bai'ah masuk Islam.
bai'ah menyatakan masuk kesetiaan mereka untuk masuk Islam. Ramai yang lelaki yang perempuan. Maka yang lelaki Nabi berjabat tangan, berpegang tangan. Ada yang datang beramai-ramai sehingga bunyi ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Melihat manusia akan masuk dalam Islam ni berbondong-bondong, sekali datang berkumpulan ramai. Berbai'ah kepada Rasulullah SAW, berjanji untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya dengan syahadah mereka. Manakala selesai berbai'ah dengan orang lelaki, baginda berbai'ah pula dengan orang perempuan, grup perempuan pula. Berkumpullah wanita-wanita Quraisy yang nak nyatakan Islam mereka. Antara mereka adalah Hindun binti Utbah. Siapa dia Hindun Utbah? Dia isteri kepada Abu Sufyan bin Harbin. Abu Sufyan ni kira perdana, kalau nak ikutlah jawatan besar tu, presiden ke, perdana menteri ke, kan? Memang pengaruh dia sangat hebat ya di Mekah. Dan Hindun ni ada peristiwa yang sangat tragis, sangat mengerikan. Dialah yang mengoyak dada Sayyidina Hamzah. Hindun, dia yang koyak dada Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi dalam perang Uhud, yang sehingga Nabi sangat sedih di atas wafatnya ayahanda dia, ayah bapa saudaranya Sayyidina Hamzah tersebut. Dah meninggal tak apa lagi, dah dihancurkan anggota dalam. Hindun lah punya kerja. Hari ni dia berbai'ah depan Nabi. Tengok, Nabi dah sebut dulu. Maka semua orang berkumpul depan Nabi ni menggeletar. Ada yang takut-takut nak menangis pun ada. Takutlah, dulu dia orang zalim Nabi, halau Nabi daripada Mekah. Ni tiba-tiba Nabi ada power, kuasa, pegang kota Mekah. Takut Nabi pancung pula apa, balas dendam ke. Semua gementar. Nabi tanya dia orang, apa pandangan kamu terhadap aku? Maka dia orang kata, kamu orang baik, pujilah. Lambung-lambung Nabi, memang layak pun dipuji-puji. Maka Nabi kata, pada hari ini aku isytiharkan, kamu bebas, takkan diambil tindakan, maksudnya takkan dibalas dendam. Bebas, antum tulaqa, bebas kamu. Maka menangis dia orang, menangis kerana kegembiraan. Tak sangka Nabi boleh lepas free je. Dia orang ingat habislah, silap-silap pun kena penjara ataupun kena pancung, kena bunuh. Tapi tidak. Jadi setelah tu orang perempuan berbai'ah depan Nabi SAW dengan perempuan. Berkumpullah wanita Quraisy, antara mereka adalah Hindun binti Utbah. Dia ni banyak mulut sikit Hindun ni. Dia asyik bertanya apa-apa ni je. Jadi dia berkelumbung, dia tutup muka lah, tak bagi Nabi kenal dia. Menyamar disebabkan perbuatannya terhadap Hamzah radhiyallahu anhu. Dia pun takut Nabi balas dendam pasal dia yang buat teruk kepada Sayyidina Hamzah. Manakala wanita-wanita lain itu datang hampir kepada Rasulullah SAW untuk berbai'ah. Berkatalah baginda kepada mereka, kamu hendaklah berbai'ah bahawa kamu tidak akan menyekutu, tidak melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Itu perjanjian Islam yang pertama. Masuk Islam tak boleh syirik. Allah Maha Esa, tak ada Tuhan yang lain. Nabi dah hancur dah berhala, dah hancur berhala dah. Lalu Hindun mencelah sambil dia sembang. Nabi cakap macam tu, satu perkataan Nabi, dia pun duk cotet-cotet belakang. Dia kata apa? Engkau berbai'ah kepada kami sama seperti yang telah engkau berbai'ah pada orang lelaki. Kotlah kami nak bagi istimewa sikit. Lebih kurang item yang sama je. Baik kami duk join satu kumpulan cukup lah. Dia duk komen lagi, kan? Popet-popet belakang. Barulah kami akan laksanakan. Kalau kau bagi yang lain, okey lah. Maka Rasulullah SAW menyambung antara item yang kedua dalam bai'ah, jangan mencuri. Apa dia jawab? Hindun jawab lagi, apa hal kalau saya terambil barang-barang kepunyaan Abu Sufyan? Apakah itu halal bagi saya? Abu Sufyan suami dia lah. Dulu selepas ini dia pernah tanya, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut duit, jarang nak bagi duit kat aku. Dia mengadu pada Nabi. Ada cerita selepas ini. Maka macam mana kalau aku ambil duit dia? Nabi kata, kau boleh ambil kadar keperluan harian kau. Kata harian tu nak beli lauk, nak beli ikan, nak beli beras apa segalanya, perlu pada RM50. Ambil RM50 je, jangan ambil 100. Itu kira hukum curi. Ambil 50, kamu berhak.
Keperluan hari itu 100, ambil 100 je. Ni Nabi suruh si isterinya ambil secara tanpa pengetahuan daripada suami. Macam curi lah, tapi tak dikira hukum curi. Lebih baru dikira curi. Jadi Abu Sufyan ada dekat, Abu Sufyan duk dengar. Abu Sufyan yang bersama di situ pun mencelah, yang sudah tu sudahlah, aku halal dah, tak payah lagi, tak apalah yang dulu kau curi duit aku tu, aku halal dah. Ya, Abu Sufyan pun baru masuk Islam. Jadi Abu Sufyan lebih awal sikit, beberapa dalam hari yang sama Abu Sufyan lebih awal masuk Islam, barulah isterinya. Pada awal isterinya halang Abu Sufyan masuk Islam. Dia kata, jangan, kau mesti serang, angkat tentera, lawan Muhammad, bunuh je dia, dia tak kuat pun. Tapi Abu Sufyan kata tak boleh. Hari ini Muhammad bukan lagi pada tahun-tahun yang sebelum, lempak lemah. Tapi hari ini tenteranya hebat mungkin. Dia tak berani lawan. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi kata baginda SAW, awak Hindun bin Utbah baru tahu. Dia tutup muka tadi, tiba-tiba dia terkeluar kata aku midik Abu Sufyan. Tahulah dia Hindun. Hindun bin Utbah, binti Utbah. Jawab dia, ya, saya Hindun binti Utbah. Barulah dia mengadu hal dia terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Hamzah. Dia kata, maafkanlah saya terhadap apa yang telah berlaku ya Rasulullah. Dulu aku buat gini-gini, maafkanlah. Maka semoga Allah memaafkan engkau, kata Rasulullah SAW. Tengok, Rasulullah punya sedih, tapi tetap bertindak dengan tindakan yang sangat mulia. Kata baginda, kemudian Rasulullah SAW menyambung, janganlah kamu berzina. Item yang ketiga, jangan berzina. Ini perjanjian bila masuk Islam. Item yang ketiga, jangan zina. Katanya, masakan orang merdeka boleh zina? Duk komen juga dia ni. Takkanlah dia kata orang merdeka boleh zina, kan? Dia tak tahu tu orang perempuan, orang lelaki, kan? Orang lelaki zaman dia tu yang tak Islamnya, begitulah keadaan. Maka kata baginda lagi, jangan kamu membunuh anak-anak kamu. Yang ni pelik sikit. Hindun kata, kami jaga anak-anak kami daripada kecil elok je, mai besar engkau yang bunuh. Dia cakap dengan orang lain, tapi kuat dengar pada Nabi, dengar pada Sayyidina Umar depan. Kami jaga anak kami daripada kecil. Nabi kata jangan bunuh anak. Kami jaga daripada kecil yang besar, mai besar engkau bunuh dia. Engkau tu Rasulullah lah. Masuk dalam perang kan, anak-anak dia orang pergi perang, tentera Islam bunuh, dia kata engkau bunuh. Dia kata kami pelihara dan didik anak kami di masa kecil, engkau bunuh mereka setelah besar, dalam perang Badar, perang Uhud dan seumpamanya. Engkau dan mereka lebih tahu perkara ini. Umar waktu tu kotlah Umar nak bertindak, tapi dah nak nampak tindakan Nabi cara lemah lembut, maafkan, lepas, bebas macam tu. Umar pun nak ikut geram dah, nak keluar pedang, nak serang dah, kan? Cakap pelik-pelik sangat ni. Tapi Umar ketika tu tersenyum dia, tergelak dia. Umar yang ada bersama di situ tertawa setelah mendengar kata-kata Hindun, tergelak pula. Kemudian kata Rasulullah SAW, item seterusnya, jangan engkau bawa cerita bohong yang engkau reka-rekakan sendiri. Maksud ni orang muslimat ni, jangan duk bawa mulut, bawa cerita fitnah. Tengok sikit-sikit, dah buat cerita dah. Baru nampak kelibat, dah dia bawa cerita, mungkin ginilah tu dia jadi macam ni, mungkinlah dah jadi. Yang tak pasti tu dah jadi berita benar lah pula. Jawab Hindun, sungguh buruk membawa cerita bohong terhadap setengah perkara melampau seperti itu, kan? Dia cakap duk komen-komen, tapi dia mengakui lah item yang Nabi sebut tu benda yang sangat baik dan menyebabkan hidup damai di kalangan kaum masyarakat Islam. Tak boleh bawa cerita namimah. Apa dia bawa cerita ni? Namimah, jadi kita kata batu api. Bawa cerita sehingga bergaduh, yang duk aman elok tiba-tiba jadi gaduh. Ni namimah. Nabi kata la yadkhulul jannah an-nammam, tak akan masuk syurga si pembawa mulut ni. Apa kita nak kata namam ni? Batu api, bawa mulut, bawa cerita fitnah semua adik-adik dia lah. Bawa cerita apa sehingga jadi gaduh, orang jadi musuh. Yang baik-baik tu aman elok-elok jadi bermusuh pula, takkan masuk syurga. Jadi kata Rasulullah SAW lagi itemnya, jangan engkau derhakai aku pada perkara ma'ruf, jangan lawan perintahku, kena taat pada aku, kata Rasulullah, dalam hal perkara yang baik. Lalu baginda pun berkata kepada Umar,
bai'ahkanlah mereka. Maksudnya Nabi dah bagi item ni, setuju dah? Setuju. Bai'ahkan dia orang. Syahadah, masuk Islam. Bagi tahu lo kalau masuk Islam, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Kan? Kena buat macam ni. Setuju tak? Maksud bukanlah satu perkara yang paksaan dan sebagainya Islam ni. La ikraha fid din. Islam tak memaksa orang masuk Islam. Tapi kalau dah masuk Islam, terpaksa kena ikut Islam. Jadi kadang orang salah tafsir, salah guna ayat ni. Dia kata, jangan paksa saya solat, jangan paksa saya pakai tudung. Ni ayat Quran kata la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam Islam. Dia tak kerti. Dia tak tengok tafsir, nak tafsir ikut kepala syaitan dia. Yang dilarang tak ada paksaan tu, tak boleh nak paksa orang datang ke dalam Islam. Kau masuk Islam, tak masuk Islam, aku bunuh. Tak boleh. Kalau dia masuk Islam, dia wajib memaksa diri untuk ikut apa yang Allah aturkan dalam Islam. Jadi Sayyidina Umar diperintah oleh Nabi, bai'ahkanlah mereka, yakni wanita-wanita yang telah dipohonkan ampun kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Maka Umar pun membai'ah mereka. Adalah Rasulullah SAW tidak berjabat tangan. Dengan perempuan Nabi tak berpegangan tangan seperti orang lelaki tadi. Orang lelaki kalau ada ramai, Nabi peganglah, beberapa orang pegang tangan Nabi. Tapak tangan mereka mungkin 5 ataupun 10 orang boleh sentuh di tangan Nabi. Yang lainnya pegang di belakang bahu. Kalau ramai lah. Itu cara berbai'ah dengan orang lelaki. Ada orang perempuan, Nabi tak pegang tangan, tak sentuh pun. Ini menjadi bukti, dalil hukum dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, bahawa lelaki haram menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram. Tak boleh. Sebab Nabi, umur Nabi waktu ni berapa dah? Tahun 8 Hijrah. Lagi 2 tahun Nabi wafat. Berarti umur Nabi 61 tahun dah. Pun Nabi taklah bersalaman dengan perempuan, walaupun perempuan tua dan sebagainya. Nabi tak sentuh dalam bai'ah Nabi. Jadi kita sunnah kalau dalam bentuk perjanjian, sunnahnya berjabat, berpegangan tangan. Kita yang halal lah, laki dengan laki. Seperti orang akad nikah, sunnah pegang tangan. Tak pegang tangan sah tak? Sah, tak pegang tangan tak apa. Tapi sunnah pegang tangan. Masuk Islam, kita nak syahadah dia, sunnah berjabat tangan sambil ucap syahadah dan seumpamanya lah. Wanita juga tidak dibenarkan menyentuh Nabi SAW. Ada di Madinah, ada perempuan nak bai'ah dengan Nabi, dia hulur tangan dulu. Perempuan tu hulur tangan, nak salam tangan Nabi. Nabi tak nak. Nabi ambil kain ni, kain selendang, Nabi campak bagi dia pegang ujung kain selendang tu. Nabi pegang ujung kain selendang ni. Jadi tak menyentuh juga. Dan Nabi sebut, kami para Nabi takkan sentuh kulit lelaki. Wanita juga tidak dibenarkan menyentuh Nabi SAW kecuali wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, seperti mahram kita ataupun hamba sahaya yang dihalalkan, halal lah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah Rasulullah SAW membai'ah wanita hanya dengan perkataan, maksudnya tak pegang, tak sentuh pun, supaya mereka jangan menyekutukan Allah. Maksudnya dalam bai'ah mereka tu antaranya jangan syirik pada Allah. Jangan syirik pada Allah Ta'ala, termasuk menduakan Allah, dan juga seumpamanya lah. Tidak disentuh oleh tangan Rasulullah SAW tangan seorang wanita pun, kecuali yang dimiliki, maksud hamba. Kecuali hamba Nabi. Kalau ada hamba perempuan, itu halal lah hamba. Hamba bukan dengan akad nikah, tapi dengan akad jual beli. Kita beli dia, beli daripada orang ke, macam beli kereta, macam beli barang. Bila beli hamba, bila dah kita beli jadi hak milik kita, dah halal. Halal sampai persetubuhan, macam isteri dah. Hukumnya. Tapi Nabi tak suka proses memperbanyakkan hamba. Nabi lebih suka proses mengurang, mensedikitkan hamba ni. Sehingga kalau zaman jahiliah dulu, hamba ni senang sangat nak tercipta jadi hamba. Hutang tak bayar jadi hamba.
hutang dia tak bayar, ambil dia jadi hamba. Kan? Ataupun dia nak minta sedekah, dia miskin apa tak ada, okey boleh, tapi jadi hamba aku. Hamba. Dengan yang tawanan perang pun dijadikan hamba. Tapi dalam datang Islam, Islam menganggap lain sumber hamba tak boleh kecuali dengan tawanan perang. Itu pun kalau Nabi dapat, Nabi lebih suka merdekakan mereka. Merdekakan mereka. Antaranya yang Mariyah Qibtiyah, itu hamba kepada Muqawqis Raja Mesir. Dia hadiah Mariyah Qibtiyah ni kepada Nabi, status hamba. Tapi Rasulullah merdekakan Mariyah Qibtiyah, jadikan isteri, akad nikah, kahwin, sehingga dapatlah anak Ibrahim. Lagi yang bekas hamba, Safiyah binti Huyai, orang Yahudi daripada Bani Nadir, yang disekepung dan dihalau keluar daripada tanah Madinah. Tapi beberapa orang yang sempat ditangkap dijadikan hamba Nabi, hamba orang Islam. Maka Nabi ambil apa itu tadi, Safiyah binti Huyai, bapa dia pemimpin Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, lari keluar daripada Madinah. Anak dia kena tangkap, maka Nabi merdekakan dia dan kahwin, jadikan isteri. Apa tadi disebutkan bahawa tu hamba. Jadi sebab tu dalam hukum banyak kafarah sumpah, nazar, kafarah orang bersetubuh siang hari Ramadan, semuanya item pertama sekali merdeka hamba, merdeka hamba, merdeka hamba. Supaya Nabi tak nak dah pakai sistem hamba ni, biar langsai habis hamba ni. Jangan pakai lagi hamba. Jadi itu disebutkan oleh Aisyah, Nabi tak pernah sentuh tangan lelaki, tangan perempuan, dan perempuan pun Nabi tak izin memegang tangan Nabi SAW, kecuali hamba. Muslim juga meriwayatkan sama seperti ini juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita Ummu Hani pula, masih dalam kisah-kisah tu. Ummu Hani binti Abi Talib. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ni kakak Sayyidina Ali yang masuk Islam. Saudara Sayyidina Ali yang saya ingat masuk Islam beberapa orang lah. Ummu Hani, lepas itu Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masuk Islam kan lah. Tu sepupu Nabi belaka tu. Jadi Ummu Hani ni umur dia lebih pada Nabi lah, dan dialah jaga Nabi ketika Nabi kecil. Ketika Nabi duduk di bawah penjagaan Abu Talib, Ummu Hani yang duduk jaga Nabi ni, mandikan Nabi, bagi makan, jaga Nabi. Jadi macam babysitter Nabi, ibu angkat Nabi SAW. Nabi bermanja-manja dengan Ummu Hani. Manja maksudnya selalulah datang ziarah, buat-buat. Sehingga Nabi bila datang, maka antaranya Nabi suka minta makanan daripada Ummu Hani. Macam mana dia kecil-kecil dulu lapar-lapar, pergi rumah Ummu Hani bagi makan. Maka Nabi dah besar pun Nabi ziarah, "Wahai Ummu Hani, mana makanan, aku lapar ni." Kan? Jadi Ummu Hani kata, "Hari ni aku tak ada bekalan makanan. Yang ada ni je, Adam." Apa Adam? Iaitu jeruk. Jeruk ni boleh simpan lama kan zaman dulu. Benda nak simpan lama ni buat jeruk je lah. Keringkan ataupun jeruk. Kalau daging keringkan, yang tu yang boleh simpan lama. Kalau tidak, tak boleh simpan lama. Dia kata ada yang ni je. Maka Nabi kata tak apalah, sebaik-baik makanan Adam, inilah khal ni, inilah makanan yang terbaik. Maksudnya Nabi tak naklah bagi menyinggung perasaan dia sehingga tak ada makanan. Nabi kata macam ni aku tak nak makan, kecil hati tuan rumah. Ada yang tu pun tak apalah, baik makanan ni bagus, sedap, puji makanan tersebut. Puji tuan rumah yang menghidangkan walaupun benda yang kecil kan. Kita ni dak tamu datang rumah, alah ke rumah kosong je kan, roti kering je 4 segi je. Itu haram, berdosa tuan-tuan. Tetamu yang macam tu, kecuali lah tu member kita, mungkin adalah keluarga dekat kita, nak gurau-gurau tu lain lah. Tapi tak boleh kita kecilkan hati dengan cara demikian. Jadi tu cerita Ummu Hani. Dan Ummu Hani ini akhirnya kahwin dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Lahirlah Zaid kahwin dengan Ummu Hani, lahirlah sahabat laki, anak laki namanya Usamah bin Zaid.
Mungkin selalu kita dengar Usamah bin Zaid bin Harithah, yang dua beranak ni, anaknya yang bernama Usamah, ayahnya yang Zaid, dua-dua ni digelar oleh sahabat-sahabat lain Hibbin Nabi, Ibnu Hibbin Nabi, orang yang sangat cinta kepada Nabi, anak kepada orang yang sangat cinta Nabi, dicintai oleh Nabi SAW, kekasih Nabi. Kekasih Nabi, anak kepada kekasih Nabi. Sehingga orang ni kalau takut-takut nak cakap pada Nabi, orang cari Usamah. Usamah berani cakap, Usamah kau cakap macam ni ya, beritahu pada Nabi demikian. Jadi Usamah ni yang seorang-seorang dia yang antara orang yang selalu boncing kuda belakang Nabi. Orang lain tak berani lah. Kalau Nabi duduk atas, dia orang baik jalan kaki bawah. Tapi Usamah je yang berani duduk. Maksudnya tak segan lah, kerana rapatnya dan Rasulullah sayang pada Usamah bin Zaid. Begitu juga Zaid bin Harithah, yang pada asalnya Nabi nak tukar Zaid bin Muhammad, Allah turun ayat surah Ahzab, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Tak boleh tukar nama. Panggil nama dia dengan bin bapa dia terus. Tak boleh tukar pada orang lain. Nama Nabi tak tukarlah. Jadi dia kahwin dengan Ummu Hani, Zaid kahwin dengan Ummu Hani, dapatlah Usamah. Tapi yang pelik, cerita peliknya Usamah ni, Zaid ni kulit putih Arab, datang Usamah kulit hitam, anak dia. Jadi bunyilah cakap-cakap, hei, anak siapa ni? Kalau kita lah ni tes DNA lah kan, anak siapa? Anak dia hitam, pak dia putih, ni anak orang lain ke apa ni? Kan kata gitu. Jadi cakap macam tu sampai pengetahuan Nabi. Nabi sedih sangat. Nabi sayang Usamah. Tapi ada orang munafik lah cakap ni munafik. Nabi sedih. Sampai Nabi nak cari jalan macam mana ni, nak menyatakan ni betul. Nak menyatakan ni betul, anak yang betul. Satu ketika ada seorang Tok Bomoh. Tok Bomoh ni orang masyarakat Arab percaya pada dia. Kalau dia tilik memang tepat, kan? Bukan Nabi nak percaya pada Tok Bomoh tu. Nanti kita cerita dulu. Bomoh jalan. Ketika tu Nabi musafir jalan jauh, bersamanya Usamah dan anak Zaid ni tidur dekat-dekat bawah teduhan pokok. Muka tutup, nampak kaki, jari kaki. Jadi Tok Bomoh tu lalu situ, dia nampak orang yang tidur baring ni. Dia tengok, ini anak dengan bapa ni. Dia tengok tapak kaki, dia tak tengok muka. Tengok tapak kaki, dia kata ni anaknya, ni bapaknya, mesti anak ni bapa. Maka bukanlah Nabi nak panggil tukang tilik mai tilik, tapi Nabi nak supaya suara dia ni orang faham, sebar pada orang munafik yang tak percaya pada Nabi. Percaya kata Bomoh ni pun tak apalah, kan? Mau sebarlah kata Tok Bomoh tu nampak, kata ni anak ni bapa. Baru Nabi gembira. Orang munafik dah tak boleh cakap dah Tok Bomoh yang dia orang percaya pun cakap macam tu, kan? Jadi ceritanya Ummu Hani telah melindungi seorang lelaki musyrik di hari pembukaan Makkah yang hendak dibunuh orang Mekah. Jadi waktu tu, tuan-tuan, orang Mekah ni diberi pilihan. Nabi bagi pilihan. Pilihan pertama masuk Islam, selamat. Masuk Islam kira tak ada apa-apa lah, maksudnya bebas. Pilihan yang kedua, orang yang tak nak masuk Islam, dia boleh duduk di Mekah sekadar, tak ingat saya berapa bulan yang diberi oleh Nabi, 6 bulan ke, diberi tempoh duduk di Mekah. Masih boleh duduk Mekah, atau berapa bulan saya tak ingat tempoh tu yang Nabi bagi. Boleh duduk Mekah. Lepas itu kalau tak nak Islam mesti keluar. Pilihan yang ketiga, kalau nak duduk Mekah juga, maksudnya kalau duduk tu dengan cara aman, tak boleh ganggu orang Islam. Kalau dengan cara mengganggu ataupun tak nak masuk Islam tapi nak ada gangguan, maka dia akan ditangkap dan dibunuh. Antaranya lelaki yang Abu Hubairah, bukan Hurairah. Kadang-kadang tuan-tuan salah dengar. Saya baca tadi pun mungkin Hurairah, rupanya Hubairah. Hubay, B, huruf B. Bukan Abu Hurairah sahabat Nabi tu, namanya Abu Hubairah ni. Dia ketika tu belum Islam waktu tu. Jadi dia berlindung dalam dekat dengan rumah Ummu Hani. Ummu Hani, dia minta lah tolong Ummu Hani ni, tolong lindung dia. Kalau tidak, dia takut dia dibunuh. Padahal Nabi tak bunuh pun pada hari pembukaan kota Mekah tu. Jadi dia takut. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah round cari siapa yang sembunyi ni. Dia takut, dia kata Sayyidina Ali nak bunuh dia.
Sayyidina Ali datang nak bunuh, mintalah Ummu Hani lindung. Ummu Hani ni kakak Sayyidina Ali. Dia tak ada tempat lain yang lebih selamat, duduk dengan Ummu Hani. Maka Ummu Hani pun setuju. Ketika itu Sayyidina Ali datang cek rumah-rumah ni semua, maka dia takut. Jadi Ummu Hani pun nak halang Sayyidina Ali, takut juga, takut itu perintah Nabi, so bunuh semua orang kafir ke apa. Maka dia datanglah kepada Nabi SAW. Maka saya datang kepada Nabi SAW. Baginda di waktu itu sedang mandi. Fatimah anaknya melindungi Rasulullah SAW. Mandi dulu, tak ada bilik air lah, mandi kat luar, adalah kain lindung buat tandas saja, kan? Tapi tetaplah Nabi berpakaian, taklah telanjang, kan? Cuma badan terbuka, malu. Jadi ada kain yang Fatimah duk lindung, tak bagi orang nampak. Ketika tu saya memberi salam Ummu Hani. Katanya, Nabi tanya, siapa ni? Saya menjawab, Ummu Hani binti Abu Talib. Katanya, selamat datang wahai Ummu Hani. Nabi alu-alu kedatangan. Manakala selesai mandinya, bersembahyanglah Rasulullah SAW 8 rakaat. Nabi tak dia tunggu sekejap, Nabi sembahyang 8 rakaat, berselimut dengan selai kain. Setelah selesai sembahyang, saya pun berkata, wahai Rasulullah SAW, Ali adikku hendak berbunuh-bunuhan dengan seorang lelaki yang telah saya beri perlindungan kepadanya, iaitu Abu Hubairah. Maka kata Rasulullah SAW, kami telah lindungi orang yang awak lindungi, wahai Ummu Hani. Maksudnya kalau kau jamin selamat, kami pun takkan kacau. Beritahu Ali, aku takkan ganggu dia. Aku akan lindungi juga kepada orang yang engkau wahai Ummu Hani lindungi. Maksudnya selamatlah Abu Hubairah. Maka kata Rasulullah SAW demikian. Terhadap mereka yang diarahkan supaya bunuh, ada juga yang Nabi arah sebunuh.
Allah asna wa syarabat innaka la tukhliful mi'ad. Kisah Ummu Hani tadi, Abu Hurairah selamat, tapi ada orang yang Nabi perintah supaya bunuh. Mereka kejar mereka-mereka yang diperintah untuk bunuh ni, sehinggalah keluar Mekah dan mereka bunuh. Sahabat Nabi bunuh mereka yang diperintahkan. Antaranya yang diperintahkan iaitu Al-Huwairith Abdullah bin Khattal, Muqayyis bin Hababah, dan salah seorang perempuan hamba tukang nyanyi, manakala seorang lagi telah memeluk Islam dan dimaafkan. Beliau adalah Abdullah bin Sa'ad ibnu Abu Sarah yang telah menunjukkan kuat Islamnya sesudah itu. Antara yang lari keluar tapi datang balik Islam adalah Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Maka Nabi, bila Nabi masuk, dia lari keluar Mekah, keluar. Kononnya nak naik kapal di Jeddah dan nak sampai ke Yaman, sampai ke Ethiopia sana. Dia nak melintas Laut Merah tu. Tapi bila sampai tengah laut, baru berlepas daripada pelabuhan Jeddah, ombak besar, berlambung-lambung kapal nak tenggelam dah. Maka ketika tu kapten kapal kata, doalah pada Allah agar Allah selamatkan kamu. Dia sebut nama Allah. Maka Abu Jahal ni Ikrimah ni confused. Mungkin Tuhan sebenar, tak apalah, kalau Allah tu Tuhan macam Muhammad punya Tuhan, maka Allah selamat. Dia berdoa, ya Allah, wahai Allah, kalau engkau Tuhan seperti disebut oleh Muhammad, maka selamatkanlah aku. Aku akan kembali pada Muhammad. Terus dia cakapnya tu, ombak tenang terus. Jadi kapten kapal tak boleh terus, dia patah balik. Dia pun balik masuk ke Mekah. Nak masuk Mekah takut kena tangkap, takut kena bunuh, masih ada risau lagi. Maka dia hantarlah hambanya pergi cari isteri dia, Ikrimah, isteri Ikrimah. Isteri dia datang, engkau pergi jumpa Muhammad, tanya kalau aku masuk dia nak balas dendam tak? Nak hukum apa-apa tak? Okey, pergi tanya. Nabi kata, tak, aku tak akan hukum, alu-alu kan datang. Maka datanglah Ikrimah tu masuk Islam. Ikrimah anak Abu Jahal. Sejak tu Nabi kata, jangan lagi cakap apa-apa tentang ayah dia, Abu Jahal kan. Orang marah lah, Abu Jahal jahat lah. Sejak tu, pasal anak dia masuk Islam, jangan cerita buruk ayah dia ni depan dia. Dia dah Islam dah kan. Memanglah Abu Jahal tetap Abu Jahal, tapi jangan bawa cerita tu depan dia. Itulah Ikrimah bin Abu Jahal yang masuk Islam. Habbar, saya tak pasti, Hindun bin Utbah tadi juga meluk Islam. Dan termasuklah Khalid bin Walid juga masuk Islam, tapi dia awal sikit daripada peristiwa Ikrimah Abu Jahal ni. Khalid bin Walid masuk Islam, dan ramai lagi sahabat lain yang rela hati masuk Islam. Ibn Hisham meriwayatkan bahawa, ini cerita lain pula. Satu cerita terakhir ni saya ringkaskanlah, saya tak baca. Fudalah, namanya Fudalah bin Umair. Dia ni berdendam dengan Nabi, tapi dia tunjuk awalnya macam dia tak nak Islam, tapi dia tak nak hunuskan pedang dalam Mekah ni, nak duduk aman, diam-diam di rumah. Diberi peluang lah, okey boleh. Tapi bila dia nampak Nabi datang tawaf keliling Kaabah, dia pun nak datang tawaf juga. Tapi tawafnya dengan pegang pisau dalam, dia tak belakang jubah ni, dalam jubah macam tangan belakang. Jadi bila Nabi depan, dia follow Nabi, dia belakang Nabi jalan. Nabi stop, Nabi pusing, senyum, tak apa, dia senyum. Okey, Nabi jalan lagi sampai 3 kali. Ketiga Nabi pusing pada dia. Nabi tanya, engkau Fudalah? Engkau Fudalah nama? Ya, aku Fudalah bin Umair. Maka Nabi sebut apa dalam ni? Kemudian baginda meletakkan tangannya. Nabi terus datang dekat dia. Ketika tu dia masih sembunyikan pisau belakang, nak datang dekat, nak tikam lah niat dia. Tapi Nabi lekatkan tangan di dada dia. Kemudian baginda meletakkan tangannya ke atas dada Fudalah. Maka terus perasaan dia jadi lain. Tadi rasa dendam nak bunuh, tiba-tiba rasa sejuk tengok muka Nabi, tenang bila dekat dengan Nabi. Hatinya jadi cinta sungguh pada Nabi, berubah terus. Maka tenang perasaannya. Fudalah sendiri menceritakan kisah ni, sehingga jatuh pisau dia. Jatuh pisau, Nabi senyum kat dia. Jatuh pisau. Maka akhirnya masuk Islam. Ringkasnya, dia pun syahadah masuk Islam waktu tu juga. Jadi dia kata, tidak ada tangan makhluk, mana-mana makhluk yang menyentuh aku sehingga aku rasa tenang, sejuk dada, kecuali tangan Muhammad ni. Bila dia balik, setelah dia Islam, dia balik ke rumah. Biasalah dia ada satu makwa dia, awek dia, yang selalu duduk sembang-sembang, bersunyi-sunyian berdua sebelum Islam lah. Jadi dia baru syahadah masuk Islam tadi.
Bila dia balik ke rumah, di jalan bertemulah dia dengan seorang wanita yang meminatinya. Maka mereka berdua pun berbual-bual. Kata wanita itu, marilah kita duduk sembang-sembang macam biasalah. Fudhalah kata, wallahi aku tak nak dah. Dia kata, aku tak nak, sebab aku dah ikut Muhammad, aku nak ikut cara Muhammad, tak nak lagi duduk dengan perempuan. Terus baru masuk Islam, dah pandai dah. Maksudnya dah terus berubah dan pegang pada agama Islam dengan sebenar. Okey, selesailah cerita Fudhalah tu. Ini adalah antara karamah Nabi SAW, karamah mukjizat Nabi SAW, yang tahu niat jahat yang ada dalam hati Fudhalah yang nak bunuh Nabi tadi, sehingga Nabi bertindak macam tu, terus dia berubah. Terakhir ditambah satu lagi riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 19 hari dengan mengqasarkan sembahyangnya. Baginda bersembahyang hanya 2 rakaat sahaja, yang 4 jadi 2 sepanjang 19 hari. Ini hukum yang dibuat oleh dalam mazhab, kebanyakan mazhab, saya tak pasti mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tergendala dengan satu, kita musafir sampai di situ, mungkin kita plan nak duduk 2-3 hari je, nak baliklah. Jadi selama 2-3 hari kita di kampung musafir, boleh jamak qasar sebab jarak kita jauh. Tapi kalau ada benda tergendala, contoh kereta rosak, kapal tiket kereta terbang tak boleh terbang, kan, contohnya lah, tergendala, ataupun banjir ke apa ke, sangkut kat situ, tak boleh, maka diberi tempoh sehingga 18, ada riwayat ni 19 hari, boleh jamak dan qasar sepanjang hari tersebut. Sebab kita pun tak tahu bila nak reda ni, bila jalan boleh buka, bila airport boleh buka, bila kereta boleh siap nak musafir lagi. Tak tahu. Bila tak tahu, boleh lagi jamak qasar. Esok tak siap lagi, jamak qasar, sehingga 19 hari. Ada riwayat mengatakan 18 hari. Masuk hari ke-20, okey, sembahyang macam biasa, kalau tak selesai lagi. Itu. Jadi Nabi masuk ke Mekah, memang kerja perang, tak tahu bila nak selesai, apa nak jadi pun tak tahu. Jadi Nabi sepanjang sampai hari ke-19 tu masih jamak qasar, kerana Nabi dah pulang ataupun keluar daripada situ, pergi ke tempat lain dan sebagainya, ke peperangan Hunain pula, mengatakan demikian. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan ambil huraian tentang ibarat dan pengajaran oleh Syekh Ramadan Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Buti, InsyaAllah pada pertemuan kita akan datang. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالحسنى وأنت راض عنا بخير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.